Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa wa kafa billahi syahidan. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma hafaz al-masjid al-aqsa al-mubarak min al-yahudi al-hatidin wa nasibin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Amin amin summa amin. Fa'amma ba'du. Masih kepada pengurus majlis mewakili EJP Surah Dunia yang selaku pimpinannya dan Imam Pimpinan dan Ustaz yang baca para penaja mungkin muslimat, mungkin pemuda, ayah, ibu, dengan hafizakumullah wa rahimakumullah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah wa rahimakumullah dan kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di tahun baru 2024 ini kita dapat bersama lagi dalam siri-siri kuliah minggu yang kelima dan ucapkan jazakallah khairul jazaa, ribuan bahkan juta terima kasih kepada pihak surah melalui pengantaranya Tuan Encik Ibrahim Saidi yang menjemput buat sekian kalinya, dan insyaAllah kita bertemu pada kebanyakan jadualnya minggu yang kelima 31 hari bulan itu. Ada kalanya maghrib dan ada kalanya kuliah subuh. Nanti akan diupdate oleh pihak surah dan SD telah memasukkan dalam jadual bulanan. Maksudnya kalau tak silap sempat kita jumpa dalam 6 kali lebih kurang untuk 67 kali dalam tahun 2024 ini. Kemudian ucapan yang keduanya ni, mohon maaf seandainya yang tahun-tahun yang lalu kita bersama ada kekhilafan dalam kita berkuliah ini, ataupun terlalu bercakap lebih ataupun terkasar-kasar tersilap bicara, mohon ampun dan maaf sampai dengan tahun baru. Dan tahun 2024 ini kita sambung kitab kita. Saya ikut catatan pada pertemuan bulan lepas, mau bulan lepas, tapi sebenarnya tahun lepas. Setahun lah kita tak jumpa ni. Namun setahun itu ada, I miss you all. Setahun tak jumpa, tahun ni baru jumpa balik. Tahun lepas 2023, tahun ni 2024. Ketika itu 31 bulan Disember yang ada buat catatan sikit muka surat 131. Kita menguraikan banyak perkara dan pasal Quran, pasal kemiskinan, pasal tengok ada 4 benda yang lebih afdal kita tengok, termasuk tengok muka Quran, tengok muka Kaabah, tengok muka ibu ayah, tengok muka alim ulama. Banyak perkara kita sebut ujung-ujung tu catatan bulan depan, tahun depan. Mulanya kita sambung punca yang berikutnya, iaitulah punca masa lapang yang mempengaruhi usia anak-anak ketika belasan tahun. Muka surat 131, kitab pendidikan anak-anak dalam Islam. Sebab berlaku ujian sosial di kalangan anak-anak, termasuk mungkin kita dan kuliah kita. Moga-moga ia menjadi satu cabaran untuk kita give up, untuk kita terus mendidik dia jangan ikut kepada jiran-jiran teman-teman orang lain. Kerana itu cabaran kita dalam mendidik anak. Biasa orang sekarang pertama-tama tu kita pergi kota metropolitan Kuala Lumpur banyak sangatnya, bahkan juga kampung sama. Yang telah kita kupas 0129 ini sebab berlaku kejadian sosial daripada A sampai Z. Diharap Z-Zina tidak ada hampir banyak punca kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Kalau kita kupas Al-Faqrul Lazil Khayyimu Ba'dul Wiyum An-Nazar Syafaq bin Al-Abaq Wal-Ummahat, pusat perselisihan dan pergaduhan antara ibu anak. Dan punca ketiga dahulunya gambaran-gambaran anak yang boleh menimbulkan kemiskinan. Dalam kupas saya berkaitan dengan perceraian ataupun talak ini banyak panjang lebar, khususnya tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami dan apa tindakan sebelum kita mentalak ataupun menjatuhkan satu nafas talak cerai kepada isteri masing-masing. Ada 4
yang telah kita kupas berpandukan ayat 34 dan 35. Kemudian lepas daripada punca itu, kita nak tengok muka surat 140 malam ni, masa lapang yang mempengaruhi usia anak-anak ketika belasan tahun. Punca masa lapang atau masa terluang. Banyak Allah bersumpah, salah satunya demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah bukan sekadar wal fajr, demi masa fajar, demi waktu fajar. Allah bersumpah wal laili iza yaghsha. Allah bersumpah wa duha, demi waktu duha. Sumpah ini dengan huruf waw. Ada 3 huruf yang boleh bersumpah. Kita pun bersumpah wallahi, satu lagi billahi, satu lagi tallahi. Jadi huruf waw, huruf ba, huruf ta. Ada 26 huruf Quran itu, tak ada sumpah dengan huruf lam contoh, ataupun huruf jim contoh. Kada tuan-tuan dengan jawahi, lallahi, ataupun huruf mim, mallahi ada. Wallahi, billahi, Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Dan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar, termasuk wasyamsi wa duha, demi matahari. Kita bersumpah juga, tapi demi apa? Demi cintaku padamu, korbankan jiwa dan raga. Lagu apa tu? Lagu Ibrahim. Kelintang kejora, fantasi gula madu. Banyak kan bersumpah ni dengan nama Allah, bukan bersumpah demi lautan bara, lautan api, macam-macam. Kalau buat cerita ni punya bahasa ni, apa dia tengok Ibrahim? Kalau dapat ku petik bulan mengambang penuh, kan ku hadiahkan di hari jadimu. Satu satu kita serupa, hadirmu untuk mengubah luka. Ini heroin saya beri. Anda nak sebut dia bersumpah, dia bukan sekadar boleh ambil bulan bintang di langit nak dia menjadi. Boleh petik bintang nak semak di hati, macam-macam. Tapi dalam agama dia bersumpah, tapi bukan kerana cinta. Pernah Nabi bersumpah demi bulan bintang itu. Wallahi, demi Allah, la wada'u syamsya ala yamini, kalau mereka boleh menggapai matahari letak di tangan kananku, wal qamara ala yasari, dan mereka boleh petik bulan tadi letak di atas telapak tangan kiri. Sampai begitu sekali. Kalau Utbah bin Rabi'ah boleh buat, Abu Jahal boleh ambil bulan, bukan semak di hati, bukan nak dihadiahkan di hari jadi, tapi ambil bulan matahari letak di telapak tangan kanan sampai telapak tangan kiri, supaya aku tinggalkan dakwah Islam. Maka waktu aku tidak akan tinggal hatta yuzahirahullah, sehingga Allah menzahirkan Islam, memenangkan Islam. Au ahlaka dunahu, ataupun aku halakani binasa, mati kerana bawa Islam. Nabi bagi kata dua kepada Abu Talib. Nabi bagi kata dua kepada pemuka-pemuka Quraisy. Jalan Islam ini ada dua, aku tak akan tinggalkan. Walaupun mereka boleh ambil matahari letak di tangan kanan, ambil bola letak di tangan kiri. Wallahi wada'u syamsya ala yamin, wallah Nabi bersumpah, demi Allah, la wada'u syamsya, kalau anda sekiranya, jika mereka boleh letak matahari di atas tangan kanan, wal qamara ala yasain, dan bulan di atas tangan kiri, maka aku tidak akan tinggal hatta yuzhirullah, sehingga Allah menzahirkan Islam. Artinya Islam akan menang. Ternyata Islam menang. Mekah tak nak Islam, Nabi bina negara Yazid dan berhukum dengan hukum Islam. Lepas tu pada tahun 8 Hijrah Nabi buka balik Mekah, sampai Islam tersebar 2/3 bumi ini dengan pemerintahan Islam. Tapi sekarang itu anda juga buat, bukan 2/3. Negara Islam menguasai bumi ini 7 benua, 2/3 dikuasai Islam. Tapi sejarah tinggal sejarah.
Apabila pemimpin-pemimpin Islam bukan sekadar zaman Khalifah, zaman Umayyah, zaman kerajaan Abbasiyah sampai jatuh kerajaan Islam Utsmaniyah ya, kerana penyakit wahad. Nabi sebut akan hingga penyakit wahad ini, penyakit yang hingga pada pemimpin-pemimpin Islam. Sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa dia penyakit wahad itu wahai Nabi? Bisa ke hubbud dunia, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan mereka benci pada mati. Ini maksud pemimpin sekarang. Kalau kira rasanya di sekitar Gaza ataupun semenanjung Gaza atau Palestin kan, semua negara-negara Islam itu tak sampai perbarutan 7 Oktober, 6 Oktober, 4 Oktober, November, Disember, Januari dah habis. Sudah 1 Februari tu. Jadi dah 3 bulan 100 hari lebih. 7 Oktober, 6 Oktober dibuat Taufan Al-Aqsa. Kemudian kalau kita kata 7 November, 7 Disember, 7 Januari, 9 hari, 3 bulan, ni dah 31 Januari, berlarutan 121 hari. Dia ditembak. Kenapa? Salah satunya lebih meninggal rasanya, kalau tak silap kemarin ke semalam, 26,000 something lah, 27,000 mati. Kadang-kadang yang tidak berdosa, ibu-ibu, wanita-wanita. Kenapa? Kerana salah satunya pemimpin-pemimpin Islam itu cukupkan dua penyakit wahad, suka kepada dunia dan benci kepada kematian. Dunia itu apa yang ada sebelum akhirat, semua dunia, termasuk jawatan, termasuk rumah, termasuk minyak, termasuk kuasa, termasuk nak kekal dunia. Jadi kita ikut jenis Israel dan Allah, termasuk suara mereka. Kalau ikut logiknya, Israel boleh kalah dengan bilangan umat Islam yang begini ramai. Israel sikit ya, jenis. Tapi kerana ada, bukan sekarang, sejak daripada dulu, suka kepada dunia, benci kepada kematian. Jadi penyakit itu hidup, jatuhnya Kordoba, jatuhnya Spanyol, jatuhnya kerajaan Islam, kerana benci kepada kematian dan suka kepada dunia. Penyakit itu namanya wahad. Wahad. Moga-moga kalau kita diuji dengan dunia atau diuji dengan suka kepada bangga, harta, kita beringat sambil-sambil kita belajar ini untuk kita amal. Jadi sidang Jumaat itu temanya tentang masa, bukan sekadar ayat, lebih sebut masa banyak. Salah satu lebih kata nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas. Dua nikmat yang seringkali manusia perlu. Dia terlepas pandang ataupun terpisah, dia tidak menghargai. Banyak nikmat Allah bagi pada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung, jika kamu kira, ta'udu ni kamu bilang, anda ni bilangan. Nikmat yang Allah bagi kepada kamu bilang daripada 1, 2, 3, 4, 5. Dan bilangan ini sebenarnya infinity. Lepas daripada 100, tuan-tuan panggil 1000, tuan-tuan panggil daripada 1000 sejuta kan, 1000, million, billion, trillion, trilion ni, gazillion. Pakai gazillion tak betul. Million, billion, trillion, gazillion. Apa dia kata? Alien. Infinity ya, infinity dia unlimited, tak ada hitung bilangan banyak yang Allah bagi. Cuba tengok mata, tengok telinga, tengok kaki pada susuk tubuh kita pun. Kita kalau hidup kira tak terbatas nikmat yang Allah bagi. Belum tengok lagi dia minat cakrawala Allah bagi, galaksi bermasak ya Allah. Bukan sekadar planet, udara, matahari, semua percuma. Kita tak kena bayar. Bahan mentah Allah sendiri yang kita kena bayar adalah handphone. Handphone kena bayar, bil. Tapi kalau tanpa udara, kita tidak boleh berhubung, komunikasi melalui gelombang yang ada. Udara tu amat tak Allah sendiri lah.
Air satu percuma je. Dan kita kena bayar apabila syabas atau rumusnya atau satu jabatan, dia proses buat pengawetan air, dia proses, dia jual pada kita kena bayar. Agar semua bahan kos dia kan, bukit, gunung, batang, batu dia banyak lah. Maka kalau tengok kepada kita sendiri pun banyak nikmat yang kalau kita kira tidak berita dan tidak terkira. Tapi sayang kita tak itu, kita tak kira. Sebab kita dapat percuma. Cuma dia kalau kena bayar, contohnya udara ni kena bayar setiap denyut, setiap nafas, setiap hembusan kena bayar. Tak bayar bahasa ini, ustaz sanggup bayar 10 sen satu oksigen dia tarik 10 sen. Maka tarik dia kena keluar karbon dioksida. Kalau tak keluar, lemah juga. Dan itu ada pemeliharaan dan pemuliharaan terhadap alam. Ya, kena jaga. Kalau kita tak jaga, kita nak runtuh. Sebab dia bekalkan contohnya pohon-pohon, pokok-pokok, dia bekalkan untuk kita dan kita bekalkan untuk dia. Kalau semua kita duduk dalam pohon batu, pokok batu saja, kita balik kampung nak tengok pokok, nak tengok sungai. Sebab kita hanya ada replika pokok saja. Semua batu, contoh. Ada hak. Dia bekalkan kita oksigen, kita keluar karbon dioksida. Kalaulah kena bayar, contohnya nafas itu kita tarik 10 sen, keluar 10 sen. Anda rasa anda satu bayar. Tuan-tuan sama. Tapi kita tak kena bayar. Kenapa? Mana-mana. Joki lagi laju. Kalaulah tuan-tuan kena bayar, kita sanggup bayar. 12 sen bayar kan? Kalau kita mati kita. Kalau imak, kita nampak-nampak sikit. Pahalamo imak lagi. Betul? Pahalamo imak. Ni dia. Orang tak kena bayar. Udah ada mahal. Orang boleh mati kalau tak ada oksigen kan? Air besar. Waktu dipesan oleh Harun al-Rashid, pemimpin agung Bani Umayyah, dicerita pasal air. Ya. Dia kata, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana dia akan menyelamatkan kerajaan kamu adalah takwa. Dan itu dalam rukun khutbah. Ada 5 rukun khutbah. Ada tahmid, kena puji, kena selawat. Lepas tu kena pesan pasal takwa. Macam satu wajib lah. Ayat itu dibaca. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat itu seolah-olahnya wajib, walaupun banyak ayat lain. Tapi teks khutbah itu, kalau tidak dibaca ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, carilah bekal, karena sebaik-baik bekal bekalan takwa. Kita cari bekal macam-macam untuk anak kita, untuk peti kita. Tapi kalau bekalan untuk kita di hari akhirat, kita tak sedar. Cari bekal kerana sebaik-baik bekalan akhirat takwa. Sebab pasal takwa, kena baca mana-mana ayat Quran dalam khutbah tu. Sebab itu ada ayat. Mana-mana dalam khutbah tu baca. Lepas tu kena ada doa. Jadi 5 rukuk dalam berkhutbah. Kalau ustaz tak ada, atau imam tak ada, sebenarnya untuk sekolah Idul Fitri, Idul Adha, tuan-tuan tak perlu kadu sana. Duk tunggu untuk imam tak ada, maka batas. Kenapa? Tak mana baca khutbah. Baca baru Assalamualaikum, kena baca Alhamdulillah, cukuplah. Alhamdulillah. Baca sambung, kalau tak cukup. Kemudian wassalamu ala Rasulullah. Rukun dia rukun. Lepas tu sama takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la beriman bertakwa kamu kepada Allah sebagaimana takwa. Cukup 3. Lepas tu baca ayat Quran. Jemaah sekalian, saya berpesan kepada jemaah, hargailah masa yang ada sebagaimana Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Cukup. Lepas tu Rabbana ighfir lana dzunubana. Cukup. Contoh lambat setengah jam. Rukun sempurna. Anda sebut tadi, dia kata apa dia? Yang menyelamatkan kamu adalah takwa. Sebab itu pemimpin kalau tak ada takwa, mungkin kerajaan, mungkin pemerintahan, mungkin apa yang dia ada tak boleh selamat. Takwa ni buat apa yang Allah suruh, tidak apa yang Allah larang. Dia pun bagi pesan, kalaulah kamu ada 23 kerajaan di dunia ini,
kamu kuasai seluruh dunia, seluruh bumi ini. Tiba-tiba kamu sesak di tengah sahara padang pasir yang kotak gersang. Okey, cuba kita pejam mata, dia raja, tapi di padang pasir ni, lautan pasir, mati kita tanpa air. Kamu pun bertemulah dengan seorang yang bawa secangkir air, segelas air. Kamu dia raja, ada 2/3 bumi, kuat ke kerajaan kamu ada. Dan kalau kamu minum air segelas tadi, secawan tadi, kamu akan selamat boleh sampai ke destinasi negeri kamu. Tapi harga air secawan tadi separuh daripada kerajaan yang kamu ada. Dia tanya, mahal tak kamu beli harga segelas air dengan separuh daripada harga kerajaan? Harta kita ada. Dia termangu sebentar, duduk fikir, dia setuju. Kenapa? Harta boleh cari. Nyawa satu tak ada dalam nanti. Mati tak ada harta, tak ada bini, tak ada anak. Dia setuju. Okey, selamat tadi. Dan begitu, dia harga mahal yang menyelamatkan, nikmatnya air. Yang menyelamatkan kamu adalah takwa, bukan kerajaan kamu. Kerana security kamu ada, polis kamu ada, sombong yang kamu bawa sekarang ini. Kemudian sampai ke istana, air kamu minum tak boleh keluar. Kita minum air, makan, kemudian boleh keluar. Kalau tidak hari ni besok. Nah, kalau tak sembelih yang 3 kali sehari, kalau tak sembelih sakit perut. Kalau tidak dia tinggal dia pergi toilet. Pergi toilet tu tuan tu kena tekan button kat mana? Ni tekan button switch on, baru dia pusing. Switch on, switch on. Tuan-tuan maksud saya ada tekanan air. Itu air kecil. Lepas tu pula selimut, air besar. Lepas tu tutup balik, tak ada suri macam payah, tak ada. Boleh-boleh ada lawas begitu, sekar gitu. Sistem yang Allah buat melalui macam mana sistem dalam saraf dari tuan baju apa, tutup balik, buka balik, tutup balik. Sampai ada kalau ada penyakit tetas dia panggil kan, apabila dia terbuka tak boleh tutup, jadi masuk selala kecil dia. Yang kita tak boleh ada tutup. Kalau misalkan tuan baju apa kecil, lepas tutup, tak boleh buka. Macam kamu minum, jadi makan tak boleh buka. Kumpul, kedua tak boleh keluar. Kita kadang-kadang kerak perut itu. Kenapa? Tak boleh keluar. Terpaksa buat operation, keluar melalui tube. Kenapa? Dalam tadi tak ada perkumuhan, dia menginjak pinjak, Allah ajak. Kuburan dulu. Dia tak orang macam tu lah. Tapi supaya pencerahan tuan-tuan faham. Air ni, makanan ada dalam perut ini tak boleh keluar. Dan air itu tak boleh keluar, dia jadi racun, boleh membulak ataupun boleh pecah perut kamu. Dan dia boleh keluar dengan satu topik ataupun rawatan, dan kosnya separuh daripada kerajaan kamu ada. Kerajaan separuh itu harga untuk kamu keluarkan air yang ada dalam perut kamu. Mahu tak kau bayar dengan harga itu? Dia duduk tenang, dia mahu. Kenapa? Mati. Kalau dia tak buat dia mati, kerajaan dua-dua pun tak ada. Harta boleh cari, kerajaan boleh cari. Dia kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Kerana selain berkalah takwa, yang menyelamatkan kamu adalah takwa. Jadi pesannya, kalau tuan-tuan jadi orang berpuasa, jangan kita lupa yang menyelamatkan segala-galanya takwa. Takwa itu dia bilang, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Sakit pelajarannya, nikmat yang Allah bagi air. Air ini mahal rupanya apabila kita duduk di gurun Sahara. Dan kalau tidak di gurun, di padang pasir pun air ini terasa mahal. Apabila Syafas kata, kau Sri Lanka ni tak ada air seminggu. Kita cari bandi, cari tuan-tuan untuk simpan air. Anak bulu sikit malu tak habis. Kalau ada ni berharga sangat. So nikmat yang Allah bagi kita tidak akan terasa harga nikmat yang banyak kecuali apabila dia telah hilang daripada kita. Kembali kepada nikmat. Nikmat yang dua ini banyak manusia terlupa, terlepas pandang yang tidak menghargainya. Nabi sebut nikmat itu adalah al-farah, nikmat masa kosong. Maka ada masa harga juga. Macam mana tak ada masa? Ada masa rehat sikit, ya Allah. Ada rasa kita rehat sikit tu, ya Allah, nikmat baru sekecil dan senaifana.
Baru penceramah di sekitar Lebok tu, cuba tengok penceramah macam Wajib Anwar, Ustaz Azhar itu, Ustaz Azim kan. Jadual 70 satu hari, kalau 1 bulan, satu hari 4 kali kuliah. Kita ni lepas mengajar kuliah malam, pergi kuliah maghrib. Dulu buat lah. Anak pun buat rekod. Satu hari ada ceramah, satu hari rekod. Ada budak-budak nakal dapat rekod gila babi namanya. Babi gila pun tak macam tu. Ada kasar sikit bahasa. Gila punya kerja 7 kali kuliah sehari. 7 kali. Macam mana ada timpah pada kita cerita. Tapi satu hari itu biasa tak 5, biasa tak 6, biasa tak 4 ya. Sekarang ini kita seluruh sikit. Anak-anak pun dah besar. Kuliah baru, kuliah subuh, kuliah doa, kuliah muslimah. Itu nak jaga sekolah. Oh penat lah. Tiap malam kat masjid kat surau. Tuan-tuan 30 malam. Nah, kita ke masjid kat surau 31, kat surau kat sini pula. Terasa sangat nikmat kalau ada satu malam tu. Anak kadang-kadang lompat-lompat. Lompat kenapa? Habis tak pergi belajar. Bolehlah bawa dia pergi mall ke mana-mana. Itu aluan sekitar. Cuma kira besar orang menteri. Ya, jadi tuan-tuan banyak masa berharga ni lah. Kerana nikmat masa itu kita akan rasa apabila kita disibukkan dengan pelbagai pertanggungjawaban. Jangan tak rasa alat sangat kerana masa tercuri dengan tanggungjawab yang baik. Alhamdulillah. Itu bukan ambil masa kerana karaoke nandu. Ya masa ini kau pergi konsert Coldplay. Ini konsert Coldplay. Kau bukan jumpa dekat K-pop. Dia bukan masih kat surah. Dia bukan kuliah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yang kedua, nikmat sihat. As-sihat. Nikmat kesihatan. Dua nikmat ni. Al-farah, masa lapang. Was-sihat, itulah kesihatan. Hargailah dia. Sementara kita masih diberi sekabuka ataupun kesihatan afiat. Sampai Nabi kata, masa ini kita konsep qabla khamsin. Rebut 5 masa sebelum tiba 5 masa yang lain. Dan telah berlalu bagi Abang Saidi, Abang Ibrahim dan teman-teman masa muda. Masa muda telah berlalu. Bak tepi itu pun tak ada dah masa muda. Kau masa muda lagi kan? Muda lagi. Tak ada pemuda. Mana pemuda? Semua ni penua semua. Tak ada. MC kita pun sama. Masa muda sebelum tiba masa tua. Masa sihat sebelum tiba masa sakit. Banyak dah sakit imam muda. InsyaAllah tak ada apa-apa lagi kan. Tapi 3 serangkai itu dah mula datang. Sakit. Masa kosong. Pelajaran kita ni masa firolika qabla syawalika. Masa kosong sebelum tiba masa syahur. Masyhur sibuk. Satu lagi masa kaya sebelum tiba masa apa? Dinalikan qabla fakrika. Masa kaya sebelum tiba masa apa? Mungkin tuan-tuan dulu kaya. Dulu memang tidur ada duit. Cuma bankruptcy itu mungkin bulu tika ataupun kita muflis. Kita tak berapa kaya sekarang. Dulu rishman, sekarang tua kan. Kalau dulu kita hilang nikmat, tapi kita masih terbaki nikmat apa dia? Ada satu lagi yang meruang kita. Nak kata muda, tak kata muda tua. Nak kata sihat, tak sakit berlaku. Nak kata kaya, kita semua papuk. Nak kata masa kosong, kita sibuk semua sekali. Kalau habis ke 4-4, kita masih ada satu lagi nikmat. Hayatika qabla mautika, masa hidup sebelum tiba masa mati. Mungkin dalam ramai-ramainya ada 2. Dia ada lagi masa muda dia. Sebelum tiba masa tua, masa hidup. Ya. Tuan-tuan confirm dia tak ada lah nikmat muda. Nikmat muda tak ada tu. Cuma jiwa je muda. Tapi nanti mau bersatu lah. Abang Ibrahim saya dia mau berapa? 62. Tapi macet abang 59 kan. Bagi muda kita tak. Bagi semangat sikit. 52, 51. Jadi hadirin yang Allah, kalaupun Nabi kata rukuk 5 sebelum 5 ini Ustaz nak kaitkan dengan pelajaran kita pada tadi.
masa lapang sebelum tiba masa sibuk. Masa kosong banyak dia baca Quran, solat sunat, solat nawafil, tambah-tambah pula rejak ni banyak buat-buat ibadat. Besok pun solat sunat hari kami, tiba hari Isnin kami pula rejak sebablah 4 kali dengan 4 minggu. Itu puasa awal rejak, hari itu puasa dia. Lepas tu puasa yang mulapian, hari putih 13, 14, 15 rejak, campur semua sekali, boleh 13 hari. Tapi kalau kita tak plan ni dah berapa rejak ni bang? Nampak tu dia kat situ 8. Surah Merah 8 hari. Anda buat talk show 2 hari Khamis 8 hari bulan. Waktu tinggal 27 rejak lah tu. 8 hari bulan Februari tu ada forum Surah Merah 27 rejak. Jadi nak habis. Jadi kalau berlalu hari ni 20 berapa sebenarnya? 26. Cuma hari lagi. Ambillah kesempatan. Kalau tak ada niat tuan-tuan. Hari-hari kita kuliah nak puasa macam mana? Apa ustaz tak puasa? Wahyu nak buka puasa, nak kuliah lagi. Kuliah ni kuliah maghrib. Maghrib kita nak buka puasa. Kena pula jauh. Besok mana? Besok anda di Bukit Jalil. Tapi kalau kira begitu, tak puasa hari-hari. Buat anak saya ustaz tak puasa bahawa kuliah. Memang kita kuliah tiap-tiap mana. Dan kita nak buka puasa waktu maghrib. Dan kita kuliah maghrib. So macam mana nak buka puasa? Buka puasa tak kata ya. Buka puasa, tuan dan juga orang mereka je lah. Kena susun lah. Kalau tidak, kerja tak puasa. Syamah tak puasa. Ramadan tak puasa lah. Tuan-tuan, nak bagi tahu ni buat ibadah. Bukan sekadar puasa, bukan sekadar solat sunat. Masa yang ada itu isi. Kalau tak, dia akan sampai satu masa ya hayatika qabla mautika, jadi masa hidup sebelum tiba masa mati. Banyak-banyak hadis yang sebut hadis yang terakhir sebelum kita nak isi masa tadi. Nabi kata tadi 5 sebelum 5 ini nikmat, salah satunya nikmat yang seringkali manusia lupa, nikmat masa dan nikmat kesihatan. Hadis yang ketiga, Nabi kata tazalu qadama abdi yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Dia akan berbangkit 2 kaki anak Adam sehingga disoal padanya 4 soalan. Nanti kita duduk di alam mahsyar nanti, Allah tanya 4 soalan. Soalan itu kita tak boleh beranjak lah. Kita duduk kat sini terpaku, terbelenggu. Kita sekarang ni boleh ngesok, beranding, duduk berindung, tertidur. Matahari sejengkal dengan kepala kita. Duduk di alam mahsyar. Dan 2 kaki kita tak boleh pergi pada step yang berikutnya. Kita sekarang boleh kerana kita VIP. VIP adalah laluan istimewa, very important person. Orang yang beratur panjang, dia lalu ikut orang keutamaan. Tapi dia hari akhirat nanti tak mementeri pada belakang. Kerana yang diutamakan ialah amalan dan takwa. Dan kalau kita tak bawa takwa, waktu kita berpuasa, kita bawa, maka panas matahari sejengkal digambar dengan kepala. Dan kaki kita terpaku, terbelenggu. Kita tak boleh pergi step yang berikutnya daripada alam barzah, alam ruh, alam main, alam fana di dunia. Masuk alam fana, alam barzah, alam kubur, kemudian alam kebangkitan, pergi ke alam apa kita bangkit, pergi ke alam syar. Soalan dia daripada barzah. Lepas tu baru pergi ke alam lisan, lepas tu pergi alam silap, pergi alam syarikat, alam berapa. Duduk nanti kaki kamu kata tidak akan terlepas. Dia terpacak, terpaku, tak boleh bergerak. La tazalu qadama abdi, sentiasa 2 kaki anak Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti dia tidak boleh bertanya hatta yus'ala, sehingga disoal Allah 4 soalan. Macam lagi masa-masa antaranya Allah tanya ketika itu, masa muda kamu di mana kamu persilakan. Memang kita kan masa-masa. So isi masa pendek. Kerana punca berlaku gejala sosial ialah masa lapang yang mempengaruhi usia anak-anak. So anak-anak tak ada, budak-budak tak ada. Kita ada cerita tentang pendidikan anak-anak dalam Islam. Pendidikan anak ini kita baru sampai kat sini. Dan itu pada 4 tahun. Budak-budak di depan ada, bukan budak-budak, papok budak.
Tapi boleh kita implementasi. Sebab anak kamu pun tak adakah kita guna cara yang diajar oleh agama pendidikan anak-anak. Di samping kita masalah untuk kita sendirilah. Budak-budak memang lagi suka bermain-main, suka bekerja-kerja, suka bermanjat. Memang budak. Bahkan kamu dah bapa muda pun suka. Ya, suka beribu nanti anak akan baju. Tapi untuk pengajaran bagi kita, budak orang dewasa, setelah dia akan baju, dia akan disuang soalan. Takkan bergantung kaki kita sehingga kita boleh beres empat soalan. Kau boleh jawab semata-mata. Tapi waktu di dunia tu, adakah kita manfaatkan masa kita, masa muda sebelum tiba masa tua? Tadi hadis yang ni Nabi kata an-syababi fima ablah, masa muda di mana dia dipersilakan. Hak mula-mula tadi an-umri fima afna, umurnya di mana dihabiskan. Padahal umur itu orang muda pada umur, orang tua pada umur, berapa umur 18, berapa umur 81. Soalan tentang umur kita. Umur ni jangan ingat anda 51 maknanya 50 dengan 51 saja umur. Tak. Umur ini adalah saat, detik, waktu yang berlalu. Itulah umur. Daripada 60 saat, detik itu jadi 1 minit. 60 minit jadi 1 jam. 1 hour, 24 hour, 24 jam. 1 hari. Yaumiyat anak kata. Sebab itu kita panggil daily, harian. Lepas daripada 7 days, 7 hari, dia jadi usbu'iyat, mingguan. Lepas daripada 4 minggu, dia jadi syahriyat, bulanan. Daripada 12 bulan, jadi sanawiyat 1 tahun. Sudah sampai 1 tahun itu daripada 12 bulan. Daripada bulan itu, daripada 1 bulan 4 minggu. 4 minggu itu dia 7 hari. 7 hari itu, tuan-tuan, 24 jam. Dan sebelum nak jadi jam, minit. 60 minit kita punya dalam 40 hingga 55 minit. Maksimum betul? Kalau lebih dia panggil forum perdana. Lebih sangat. Jadi ada masa tu tuan bagi Allah tanya, okey, 40 hingga 55 minit masa kami habis dengan kuliah. Alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman yang duduk kat sini mungkin maghrib ni tak semayang lagi. Nak isyak dah. Jadi umur kamu kena bertanggungjawab. Allah tanya tentang umur kamu, di mana kamu habiskan masa muda kamu, di mana kamu persiapkan. Yang dua ni ada tanda kubat. Kami tajuk kita bertembakkan kepada masa. Nombor 3, tentang malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Harta dia dari mana dia dapat, ke mana dia belanja. Pastikan dia halal. Kalau duit kita halal pun, ngajak jangan guna yang haram. Beli loteri pun. Nombor 4, an-ilmihi ma'afilani, tentang ilmu apa yang telah dia buat dengan ilmu. Macam mana orang ada ilmu, Allah tanya. Allah tanya tentang orang yang ada ilmu, apa yang kamu buat. Tanggungjawab ni menyampai. Tuan-tuan, tak apalah ada 3 soalan saja. Contoh, tapi bagi orang ada ilmu, dia wajib menyampai. Jadi kita selesa. Umat nak jadi macam mana kan? Orang nak jadi macam mana? Kita ada sebelum ijazah, balik muslim gaji dekat dengan 8,000. Oh, relax dia. Apa nak jadi dengan Islam? Kamu bertanggungjawab. Wahai orang alim, walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Kita belajar untuk tafaqquh fid-din. Kemudian balik liyunziru qaumahum, untuk memberi izah kepada kaum. Ngajak kat masjid, ngajak kat sebuah. Kalau balik Kelantan pun mengajar juga, balik Terengganu pun mengajar juga. Balik saja. Ustaz you mengajar lah kata. Ustaz balik jaga-jaga. Balik kadang-kadang lebih. Kadang-kadang. Nak naik. Ada tangguh. Hari Jumaat. Itu balik nak jalan. Nak naik ada tangguh. Oh no, Ustaz you satu. Oh, dia kata bukan. Orang tak sebut. Kau kan gitu. Bukan dia jemput juga. Tapi alhamdulillah sebab dah biasa. Daripada anak besok, dia dah biasa. Kalau tidak, kita agak-agak profesionalisme khutbah ni macam juga kan. Kita nak pergi sebagai mana, kita nak jumpa tadi kan Ustaz khutbah. Bagi khutbah macam tu je. Bila tengok khutbah yang tu. Waktu kalau balik kuliah 3 hari Ustaz khutbah. Ada begitu sahaja boleh. Hanya kerana ada ilmu sikit. Orang yang banyak Allah Ta'ala, jangan kamu selesa sana. Kerana ilmu kamu adalah tanggungjawab. Allah akan tanya. Hadirin sidang. Sebab Allah tanya tentang umur kita, tentang masa muda kita, tentang harta kita, tentang ilmu kita, cukup 3 hadis ini untuk dikaitkan dengan masa.
Jadi tuan-tuan alhamdulillah masuk, kerana Allah akan tanya masuk kita muda waktu apa, dan kalau tua ni pun kita isi dengan apa. Masalah apa yang mempengaruhi usia anak-anak pun tak ingat dalam lama dah setahun tak kat sini, tak ingat. Dia bagi lagu azan kau, dia teruskan. Terus. Masalah apa? Di antara gejala-gejala asasi yang biasanya membawa kepada gejala-gejala anak-anak ialah tidak mendapat faedah dari masa lapang yang mempengaruhi anak-anak yang berbelas tahun, jadi baru cukup umur. Sebagaimana yang sudah termaklum bahawa anak-anak itu memang gemar bermain dari sejak kecil lagi, cenderung kepada pengembaraan, sukakan masa lapang, bersenang-senang dengan pemandangan yang tabi. Kita sentiasa mendapati mereka amat cergas bermain dengan anak-anak yang sama umur dengannya, berkejar-kejaran ke sana ke sini, memanjat pokok, berolahraga, bermain dengan berbagai permainan, termasuk bermain bola dan sebagainya. Ulayan selalu. Dia mulai begitu. Aku pada buat pencerahan tadi, pentingnya masuk ini. Kalau kita tidak isi, dia suka bermain-main, suka bekerja-kerja ke sana kemari, banyak buku. Kalau dia main suka, dia berlari sana, berlari sini, kerja sana, kerja sini. Anak tu anak bodoh. Tapi kalau tu imam kerja sana, kerja sini, tu bila berlari sana, anak malu. Memang bodoh. Panjang sana, panjang sini, bodoh. Maka dia kata, andai kata adalah wajar sekali para pendidik dia berada, ada nama pendidik lalu PPP. Cikgu ni nama dalam Kementerian Pendidikan yang PPS tu, PPPS, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswa Sah. Tapi sebab sekarang ni semua siswa dan siswi dia panggil grad. Dulu boleh biasa. Kita dulu kalau waktu kecil-kecil, pada kalau cikgu tu sekolah rendah, kita tahu dia diploma. Kalau sekolah menengah, cikgu tak ijazah. Dulu lah, gerik dia lah je lah. Cikgu sekolah rendah ada diploma je. Hanya sekolah menengah. Sekarang ini penijazahan sekolah rendah pun semua siswa dan siswi, semua you. Jadi S tak ada lah. PPPS, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswa Sah. Sekarang PPP, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Nama cikgu ni pendidik. So, hadis, ayat, bukan untuk anak. Para pendidik ni tuan-tuan. Anak telah kupas tu. Jangan ayat ni untuk cikgu je. Tak. Nama pendidik ini kerana kita yang mula-mula didik anak kita. Buktinya, apabila anak lain, siapa asal? Guru besar atau pengetua sekolah. Ayah dia. Ayah dia sunat azan 5 kali, iqamah 5 kali, gigi. Hikmah azan itu memberi didikan anak. Kenapa kita tak letak kat telinga anak? Okey. Apabila anak itu lain, kita pun menyanyi. Zendegi, eko bau, eko anak. Ada pun lagu Bobby kan? Ini lagu-lagu zaman ni. Ada pun nyanyi lagu rock. Aku ganggang jatuh Bobby. Kat lingkungan anda. Lingkungan kiri kerucuk. Ada modal saya tu. Allah Akbar. God is the greatest. God is the greatest. Ajar anak pesanan tina. Allah maha besar. Allah maha besar. Iman kamu besar. Kau gaji besar. Maka besar. Allah lagi besar. Iman ingat. Ajar seolah-olah. Ayuh. Pendidik yang mula-mula adalah ibu dan ayah. Adalah wajar sekali para pendidik, ibu ayah pekerja menggunakan masa lapang, masa terluang sepenuhnya bagi anak-anak supaya mereka dapat memilih masa lapang mereka dengan gerakan-gerakan yang boleh menjadikan badan mereka sihat serta anggota-anggota mereka menjadi kuat dan badan-badan menjadi lebih cerdas. Bukan tak penting bagi apa? Bukan tak penting aktiviti co-curricular, bukan tak penting aktiviti rasa yang melibatkan otot pergerakan. Kerana Nabi bersebut agama pun ajar. Nabi kata, azimu awladaku, ajarkan anak-anak kamu ar-rimayah, as-sibahah, wa rukubul khayl. Rimayah ni memanah, sibahah berenang, rukubul khayl, menunggang kuda. Ini contoh aktiviti lasak. Nabi suruh ajar anak berenang, memanah dan juga menunggang kuda sesuai dengan bala adat dahulu lah. Kalau tuan-tuan mencari kuda sendiri, kuda mahal, lepas tu
tak macam mana duk muflad kali nak tambah kuda kan. Sesuaikanlah. Kita ada lah kuda, banyak pil kuda. Berenang, maksudnya berenang pun cari kolam, yud Datuk Yusof Aslam ada lah kolam. Apa tu berarti? Tragedi Oktober, kau Mariana. Dalam filem tu dia boleh buat satu filem. Muka rumah dia ada kolam, besar. Muka itu bukan ada kolam, kolam makan semayang tu nak undang macam sesuai lah. Tuan bayar RM5 pergi kat UIK itu tu boleh guna. Kalau tak tuan pergi kat banjar dia buat ada homestay kat sana. Tuan ada buat boleh guna. Masuk persatuan, masuk kelab memandu kat sekolah pun ada kelab memandu. Semua ni contoh lah. Dia ada hikmah. Pemandu ni dia lebih fokus. Seorang pemandu yang hebat, dia boleh kontrol emosi dia. Dia tidak barang. Sebab itu kalau dia jenis gelojoh, dia tidak boleh jadi pemandu yang hebat. Ada boleh naik pandu, pelajar tahfiz naik kuda sambil memandu. Kita salah satu je naik kuda pun ada cara dia. Dia belajar, mula-mula tak boleh lagi tu cara nak belajar. Oh tidak, kaki lintak itu di samping ada apa masih dia tahu hikmah khasiat naik kuda. Naik kuda jadi muda balik, hidup pucuk tu. Salah satu boleh rawat pucuk. Bukan sekadar power, sebab itu dia ada kuasa kuda. Berapa jam bukan sekadar memandu, berenang, semua contoh dah. So kita boleh buat aktiviti. Bukan sangat main futsal, bukan sangat main bola, tapi selalu sampai ke semayang sah main bola. Salah kalau pakai sebab ketika main bola. Salah kerana gamble bola ni cuti pun. Rupanya dia buat percutian gamble dalam bola tu bukan 1,000-2,000. Kalau dia peringkat antar bangsa dunia, dia buat percaturan pun bawa sepadu, buat tu. Maka kalau kita pergi main bola ni, tapi kita bukan main bola tu, dia bawa kewek pergi tengok bola. Orang main sebuti bola, sebelah pemain dia dua bola. Pahalanya tu lah buat manusia. Game over. Apa bahasa dia? Habiskan ayat ni supaya tidak tergantung. Lepas daripada ajar aktiviti langsung, dia kata Islam dengan petunjuk yang tinggi sebenarnya telah memenuhi masa lapang anak yang sudah dewasa dengan cara-cara yang praktikal untuk menyihatkan badan-badan mereka, menguatkan anggota mereka supaya mereka memperoleh kesihatan yang cergas serta kecerdasan dan semangat. Bahkan disebut al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang selamat, cergas berada pada jisim agama bodi yang sejahtera. Ada juga yang jadi ulang buku semata-mata. Jadi ada aktiviti yang menggerak menyebabkan doktor bukan saja dia suruh kita berjalan berapa 1,800 hari. Kalau tidak 15 minit sehari. Dan supaya kita cerdas. Antara cara-cara yang pertama sekali ialah membiasakan dengan mereka dengan pelbagai ibadat. Ini paling penting. Di samping ambil suka, maka ibadat. Yang paling penting, cara praktikal membiasakan mereka anak-anak dengan pelbagai ibadat. Yang terkhusus tadi ibadat solat. Kerana solat dikira sebagai tiang agama, tapak kepada larangan serta rukun yang asasi disebabkan mengandungi faedah rohani, kemanfaatan dari sudut badan serta kesan-kesan moral dan juga jiwa. Jadi kita akan kupas pada depan. Tapi berkaitan di antara solat dengan masuk. Pada kita masalah mana pergi anak-anak, so dia terisi dengan solat. Secara automatically, apabila anak kita solat, dia menghargai masuk. Kenapa? Kerana dia sebenarnya dia berkait dengan masuk. Tadi masuk masa isyak. Tadi masuk waktu maghrib. Waktu nak main macam mana tu? 7.28 boleh. Jangan pukul 8.39 dari isyak. Dalam tempoh tu pun tak semayang maghrib. Dah susah. Tak semayang subuh 60 tahun dalam neraka sakok. Satu hari akhirat 1,000 tahun dunia. Dah 60 tahun akhirat 60,000 tahun.
Satu itu baru satu waktu. Kalau kita terbayang satu hari, tok semaya suhu, dosanya seperti bunuh 1000 orang Islam. Itu nak bunuh orang. Bunuh cicak ada, bunuh cicak dapat pahala. Sekali kita dah sendiri cicak dapat pahala. Kita tak pernah bunuh orang. Nakal-nakal sikit, tapi bunuh 1000 orang Islam. Tok semaya rasa, dosa seperti meruntuhkan kabut macam Abdullah bin Ashabul Asyar gambar Yaman. Datang cerita tentang nak runtuhkan kabut. Kemudian tak semaya maghrib, dosa seperti berzina dengan ibu sendiri. Tak semaya isyak, panggil kami serban siwaya, kamu cari Tuhan selain daripada nak berhidup mana? Balik lantai, bumi Allah. Duk sama berenang, bumi Allah. Bukan di luar siap, kau punya peruntuk masih di dalam galaksi bima seperti Allah. Kamu berbumbu kanannya Allah, berpijak kamu Allah Ta'ala, Allah kata panggil kami serban siwaya. Hadis kursi. Kamu cari Tuhan selain daripada aku. Jadi gimana? Gimana mungkin? Tak ada jadi Islam. Apa beda Muslim atau kafir? Besok kalau Islam atau kafir, solat, pray, semangat. Bukan kita Islam tak semangat. Orang kafir pun semangat. Tahu beza sana kita dengan dia. Tapi kalau tuan-tuan panggil dia kafir, dia kena menunggu. Ustaz, apa kafir Ustaz? Nampak juga. Malu. Tapi hakikatnya tak ada beza dengan orang kafir. Maka kita kupas nanti betapa isi masa anak dengan solat. Kerana solat dia merupakan tiang agama. Tiang ni penting, masih anak. Berapa tiang agama? Ni otai agama. Berapa tiang masih kita? Dia jawab, aku mari suruh aku kena bila dia ni. Kalau dia tasbih, dia tu imbal, orang ni lagi aku. Berapa partai dia suruh, berapa orang nangis, berapa tiang sudah kita. Sebenarnya dulu tak tahu lah sebab juga kita bukan Nabi satu dua tengok banyak dia buat kemah ada satu dia setia kepada agama beri semayang. So orang yang mendirikan semayang dia mendirikan tiang agama. Walau taroka siapa yang tinggal semayang fakot anda mendiri dia meruntuhkan agama dia. Sebab itu ibadat yang mula-mula dihitung dikira adalah semayang. Fa'in fasada, jika rosak semayang fasada sa'iru amal kullu, rosak semua amalan ini. Jika baik semayang, baik amalan ini. Dia panggil benchmark. Benchmark apa dia? Kayu ukur dia panggil KPI lah. Tanda panas ibadat kita ni, kita pergi haji 2 kali, umrah 3 kali, tuan-tuan rosak, tuan-tuan zakat, tuan-tuan haji. Hebat ibadat. Tapi semayang ni fasada, rosak. Semaya ni tak aku, curak semaya. Semaya tak orang 3 baru semaya. Anak 3 baru semaya. Waktu tak 40 baru semaya. Betul. One begin at 40. Hidup bermula 40. Umur 40 kita bertaubat. Sebelum 40 kita kecoh. Kita kecoh. Kecoh. Suka tidak kecoh. Dia suka kecoh. Wih. Macam. Betul. Bukan budak-budak sekali mamujuk tu orang tua tu bukan budak-budak itu putih ataupun yang pun dia nak ambil kalau orang dia disebut dia diri 3 kan putih rasanya kita enjoy budak-budak enjoy bukan budak orang tua kilauan emas orang tua kilauan emas otak masih berdosa nampak kalau budak dia lebih fantasian Abang N kata ini pantas sia-sia. Kalau dah kahwin dipanggil sapi berdasar. Ini contoh-contoh. Jadi suka beribu tu. Anak aku pas insyaAllah bulan depan lah. Pertemuan akan datang pengisian masa tadi dengan ibadat solat yang merupakan tiang agama. Solat bukan part time, solat bukan sometime, solat bukan no time, solat mesti kita buat full time. Mesti kita buat on time. Lagi baik solat kita buat overtime kerana mati anytime. Itu beruntung. Bukan hadis tu. Anda tengok kat billboard itu dia. Cuba lah ada orang baik. Anda baca sekolah. Solat bukan no time. I have no time for play. Solat bukan santai. Santai, solat. Santai, I tak solat. Solat bukan no time. Solat bukan santai. Solat bukan part-time. Bahkan solat mesti kita buat full time, mesti kita buat on time. Lagi baik kita buat overtime ataupun extra time kerana mati
Oh, anytime. Jadi boleh betul boleh kuliah. Kita tak boleh depan insya-Allah. Aku lupa jaza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي